berkaitan dengan cuaca dan iklim di Malaysia ni. Apakah sebenarnya cuaca dan iklim di Malaysia ni, jenis-jenis dia dan sebenarnya macam mana sebenarnya? Jadi kita nak lihat pada hari ini iaitu jenis dan ciri-ciri iklim di Malaysia. Okey, kita akan lihat kepada 4.1 iaitu jenis iklim di Malaysia dan cikgu rasa kita baru masuk bab 4 ni kan? Kita baru masuk hari ni kan? Sebelum ni kita belum masuk lagi kan? Okey, betul. Terima kasih Vigna Varshan dan selamat datang kepada Husna Alidrus untuk kelas geografi. Alright. Kita sekarang ini sedang dalam bab yang keempat iaitu jenis dan ciri iklim di Malaysia iaitu 4.1 dan kita nak lihat apakah sebenarnya jenis iklim di Malaysia. Jadi kalau kita lihat di sini, jenis iklim di Malaysia ini sebenarnya adalah iklim khatulistiwa yang mana ianya adalah panas dan lembap sepanjang tahun. Cikgu, ada ke iklim yang lain macam panas dan lain-lain ke? Ada. Iaitu sebagai contoh kalau kita lihat iklim gurun. Iklim gurun kita lihat sebenarnya dia adalah iklim panas dan kering. Panas dan kering ya. Kalau kita panas dan lembap. Bila kita panas dan lembap, maknanya kita bila panas kita berpeluh. Ya, kita berpeluh. Peluh dengan banyak kadang-kadang bau peluh tu yang nak sekali bila kamu balik sekolah kan. Daripada tengah hari kan sekolah petang kan. Dia sekolah petang daripada tengah hari sampai ke petang. Okey, kelas kamu pula tu kelas yang tak ada aircon, jenis kipas dia pula tu dia punya peluh kan. Kemudian bila dah habis dia waktu petang, kelas pukul 6, 6.30 kan. Kalau kita lihat bila balik saja kan bau baju tu pun dah. Itu kerana apa? Kerana itulah dia iklim kita iaitu kerana iklim kita panas dan lembap sepanjang tahun. Itu baru cerita baju, belum cerita stokin. Kalau buka stokin kan kucing lalu pun pengsan lah. Bau stokin. Jadi itulah dia iklim kita panas dan lembap sepanjang tahun. So iklim sudahlah Utaya. Okey. Iklim jenis ini dialami oleh kawasan yang terletak di antara garisan lintang 0 darjah hingga 10 darjah utara dan 0 darjah hingga 10 darjah selatan. So bermakna range dia kan 10 darjah utara dan 10 darjah selatan itu dipanggil garisan khatulistiwa dan iklim khatulistiwa. Orang tak cium bau stoking Utaya. Orang cium bau stoking bila lepas basuh je. Kalau lepas pakai tak payah cium lah tak payah hidu lah kan. Nak muntah dibuatnya. Okey, baik kita lihat di sini. Okey. Baik, kita lihat apa itu iklim. Iklim sebenarnya adalah purata suhu, hujan, tekanan udara dan angin sesuatu tempat selama hampir 30 tahun baru dikira dah Dan kalau kita lihat di sini, okey, ada beberapa istilah yang kamu kena lihat. Iaitu mean suhu tahunan. Okey, mean suhu, mean ini sebenarnya diambil daripada perkataan bahasa Inggeris ataupun dalam matematik kamu pernah belajar, iaitu kalau belajar iaitu dia ejaan dia adalah mean. Mean. Okey, mean itu sebenarnya dalam bahasa Inggeris ianya adalah mean suhu tahunan dan mean ini maksudnya adalah purata ataupun average. Mean suhu tahunan ialah jumlah mean suhu bulanan dalam setahun campurkan semuanya bahagikan dengan 12. Iaitu 12 bulan. Jadi dapatlah mean suhu tahunan. Ada ke dalam geo? Ada. Memang ada. Kemudian julat suhu tahunan. Apa itu julat? Julat ialah mean suhu bulanan yang tertinggi tolakkan dengan mean suhu bulanan yang terendah. Nampak tak di sini? Mean suhu yang tertinggi bulanan tolak mean suhu bulanan terendah. So itu dipanggil julat suhu tahunan. Maknanya yang tertinggi tolak terendah. Itu perbezaan itu dipanggil julat suhu tahunan. Dan satu lagi iaitu julat suhu harian. Julat suhu harian ialah suhu maksimum harian tolakkan dengan suhu minimum harian. Contohnya,
Kalau suhu harian waktu siang, okey, suhu dia mencecah 35 darjah Celsius. Okey. Kemudian waktu malam pula dia turun sampai 29 darjah Celsius. Maknanya 35 tolak 29. Jadi 6 darjah Celsius. 6 darjah Celsius itulah julat suhu harian. Boleh faham boleh faham. Kalau tak faham nanti tanya. Okey. Dan kita lihat berkaitan dengan ciri iklim di Malaysia. Okey. Suhu tinggi. Malaysia ni suhu dia memang tinggi dan hampir sekata. Maknanya dia hampir sama je, dia tak banyak berubah. Hampir sekata sepanjang tahun dan min suhu tahunan adalah tinggi. Maknanya okey, suhu tahunan dia, purata suhu tahunan dia tinggi iaitu 27 darjah Celsius. Dan julat suhu tahunannya adalah kecil antara 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. Mungkin okey, puratanya 27, kadang-kadang 26, kadang-kadang 28. So perbezaan dia cuma 1 darjah Celsius sahaja. Itu julat suhu tahunan. Tapi julat suhu harian pula besar, iaitu antara 5 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius bagi stesen-stesen yang berhampiran dengan pantai. Bagi stesen berhampiran pedalaman, 8 darjah Celsius hingga 12 darjah Celsius. Maksudnya apa? Maksudnya kalau suhu harian di kawasan-kawasan pedalaman, contohnya kawasan-kawasan di bandar seperti Kuala Kangsar, seperti Ipoh, seperti di Kuala Lumpur, seperti di Seremban, kawasan-kawasan itu dan jauh lagi dia punya julat suhu harian dia tinggi. Kalau siang tu kadang-kadang sampai 36, 37 darjah Celsius. Bila malam turun sampai 29, 28 darjah Celsius. Dia punya perbezaan tinggi. Kejap. Nanti cikgu terangkan. Bagus soalan tu. Okey. Kita tengok suhu tahunan kecil. Okey, kita tengok. Min suhu bulanan. Okey. Bulan Januari, okey, purata setiap hari dia punya suhu setiap purata bulan Januari adalah 27.9, yang Februari 27.7, yang Mac 28.6, yang April 29.1, kemudian yang Mei 28.6, kemudian Jun 27.8, yang Julai 27.6, Ogos 28, September 27.5, Oktober 27.4, November 27 dan Disember 26.9. Okey. Jadi, min suhu tahunan dia adalah 27.8. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bila campurkan semua ni, campurkan semua maklumat ini, semua suhu-suhu ini, kemudian semua ini dibahagikan dengan 12, iaitu 12 bulan, akan dapat 27.8. Itu min suhu tahunan. Dan yang dikatakan julat suhu tahunan kecil, perasan tak bahawa kalau Januari sampai Disember 27, 28, 29, 28, 27, 28, 27, 26. Maknanya apa? Maknanya perbezaan dia cuma 1 darjah Celsius. Betul tak? Perbezaan dia setiap bulan tu 1 darjah Celsius. So itulah dia julat suhu tahunan kecil. Itu maksud julat suhu tahunan kecil. Jadi contohnya, kalau nak kira julat suhu tahunan, maknanya kita ambil yang paling besar tolak dengan yang paling kecil. Sekarang bagi tahu cikgu. Okey, suhu bulanan ni mana yang paling besar? Berapa yang paling besar? Berapa yang paling besar? Yang mana satu? Okey, iaitu 29.1. Okey, so kalau kita lihat di sini 29.1. Kemudian ambil yang paling rendah, yang paling minimum, yang terendah. Berapa terendah? Terendah ialah 20 berapa 26.9. Okey, yang terendah ialah 26.9.
Okay, so kalau kamu tolakkan ni 29.1 tolak 26.9 bermakna berapa? Berapa kalau kamu tolakkan? 29.1 tolak 26.9. So di sini adalah 2. Okey, kemudian 2.98 tolak 62. Ya, 2.2. Maknanya apa? Maknanya julat suhu tahunan yang besar tolak yang kecil. So akan dapat berapa? 2.2. Perasan tak? Kan ini kan 2.2 sama tak dengan maklumat ini? Maknanya julat suhu tahunan kecil. Antara 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. So itulah dia julat suhu tahunan. Siapa yang tak faham? Siapa yang tak faham lagi? Semua faham Boleh kalau tak faham boleh bertanya. Kalau tak faham boleh bertanya. Ya, julat suhu tahunan ialah suhu tahunan yang tertinggi tolak yang terendah. Itu julat suhu tahunan. Julat suhu harian tolaklah yang tertinggi pada hari itu tolak yang terendah pada hari itu. Jadi itulah yang dikatakan julat suhu tahunan. Macam tu. Yes. Yes, betul. Baik. So kita dah lihat mean suhu tahunan, julat suhu tahunan dan julat suhu harian. Okey, kita lihat pula itu berkaitan dengan suhu. Yang kedua kita nak lihat iaitu hujan. Tentang hujan. Negara kita ni sebenarnya menerima hujan sepanjang tahun. Malah jumlah hujan tahunan adalah kira-kira 2,600 mm. 2,600 mm ni dia ada gunakan tolok hujan. Tolok hujan tu dia akan letakkan di kawasan dia macam dia punya box dia. Kemudian dia letakkan kemudian dia akan ukur berapakah tahunan air hujan itu. Maknanya air hujan itu adalah dalam lingkungan 2,600 mm. Maknanya hujan kita lebat. Kalau 2,600, Johor hari ni hujan, Melaka pun hujan, even Selangor pun hujan tadi. Selangor pun tadi hujan hujan juga. Namun kalau kita lihat di sini, taburan hujan adalah tidak sekata kerana dipengaruhi oleh bentuk muka bumi dan tiupan angin monsun. Okey, baik. Fakta ini tak faham. Ni juga nak cerita taburan hujan maknanya hujan yang bertabur, maknanya hujan yang berlaku di Malaysia ni dia tak sama. Maknanya taburan hujan tu tak sekata, maknanya taburan hujan tu di kawasan-kawasan seluruh Malaysia ni dia tak sama. Ada yang lebat, ada yang sedikit saja, ada yang tak banyak hujan, ada kawasan yang memang banyak terima hujan. Jadi dia tak sekata. Maknanya dia tak sama. Kalau Johor, mungkin Johor banyak hujan. Melaka tak banyak hujan. Selangor mungkin banyak hujan. Perak mungkin tak banyak hujan. Maknanya apa tahu? Dia tak sekata. Itu dikatakan taburan hujan tidak sekata. Jadi kita kata, kenapa macam tu cikgu? Sebab dipengaruhi oleh bentuk muka bumi. Secara umumnya lah kalau kawasan tu banyak berbentuk gunung ganang, kawasan yang bergunung ganang ni biasanya dia banyak hujan. Kawasan yang landai ataupun kawasan yang tanah pamah macam KL ke, macam Kelang ke, Shah Alam ke, ataupun kawasan-kawasan seperti di Johor ke yang tepi pantai kan, dia kurang sikit hujan. Kalau kat Banjaran Titiwangsa ada lagi banyak hujan. Sebab bentuk muka bumi dia tu berbeza. Berbukit bukau, dia lagi banyak hujan. Itu satu, bentuk muka bumi. Satu lagi, iaitu tiupan angin monsun. Secara umumnya, Malaysia ni kan, semenanjung Malaysia ni, kalau kita lihat, kawasan yang pantai timur, iaitu negeri-negeri pantai timur seperti Kelantan, Terengganu, Pahang, memang menerima hujan yang lebih banyak berbanding dengan kawasan-kawasan pantai barat Malaysia.
Pantai barat Malaysia seperti apa? Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Itu dia kurang sikit. Kerana apa? Tiupan angin monsun. Sebab daripada pantai timur menerima angin monsun timur laut. Angin monsun timur laut memang banyak bawa hujan. Tapi kalau macam kita ni, angin monsun barat daya. Angin monsun barat daya kita tak banyak bawa hujan. Itu perbezaan tiupan angin monsun. Jadi kalau kita lihat di sini ya, tiupan taburan hujan adalah tidak sekata kerana dipengaruhi oleh dua perkara. Bentuk muka bumi dan juga tiupan angin monsun. Okey. Baik, kepada para pelajar yang tak faham, yang mungkin blur lagi, yang mungkin tak jelas tentang fakta-fakta ini, sila tanya. Jangan diam diri tau, tanya. Sila bertanya. Saya gila tak faham. Okey, baik. Tak apa. Hujan maksimum diterima semasa peralihan monsun iaitu pada hujung bulan Mac, hingga awal Mei dan Oktober hingga pertengahan November. Sebenarnya benda-benda ini sebenarnya dia kena membayangkan. Bila membayangkan tu yang macam payah sikit. Macam payah sikit. So kita lihat balik. Hujan maksimum maknanya hujan paling banyak diterima semasa peralihan monsun iaitu pada bulan Mac hingga awal Mei. Sebab itu sekarang ni kalau kita lihat kita banyak menerima hujan. Dan Oktober hingga pertengahan November. Yang ini pun adalah musim peralihan monsun. So itu menyebabkan hujan yang banyak. Baik. So itulah yang berlaku kepada mean suhu. Baik. Cikgu tak nak pergi laju-laju. Cikgu nak pergi very slow dan nak bagi kamu faham. Baik, ada tak sesiapa kat sini yang tak faham tentang suhu tadi? Ada tak sesiapa kat sini yang tak faham tentang suhu tadi? Baik, cakap sekarang. Kalau tak faham, cakap tak faham. Kalau faham, cakap faham. Tak apa, cikgu boleh ulang. Don't worry. Okey. So, Utaya kata yang bab suhu ni dia faham. Yang lain-lain? Boleh faham tak? Yang lain-lain, Syami, Adila, Aaron. Jangan korang diamkan diri je. Yang lain main game ni. Itulah, boleh. Okey. Baik. Otak saya ngantuk cikgu. Okey. Berjalan yang lain-lain tak tahu. Boleh ulang tak? Okey, baik. Bagus. Baik. So, Vina Vasya tanya, cikgu, apa itu jumlah hujan tahunan kira-kira 2,600 mm? Okey. Baik. Dia ayat yang kedua ni. Okey, kita nak tengok yang ini ya. Jumlah hujan tahunan. Baik, di Malaysia kalau kita nak ukur hujan banyak ke tak banyak, dia ada satu alat tau. Alat tu dia dalam macam bentuk silinder. Bentuk silinder ni, dia akan letakkan dalam rumah cuaca. Dalam rumah cuaca, so diletakkan kat situ dan dibiarkan dalam tempoh setahun. So kalau hujan lebat, dia akan masukkan air hujan tu akan masuk. Kemudian dia akan kumpulkan. Kemudian hujan lagi, kumpulkan lagi. Sepanjang setahun tu. Bila sepanjang setahun itu, kemudian dia akan kumpulkan semua air itu, dia ukur berapakah dia punya jumlah hujan kat situ. Jadi bila dia tengok jumlah hujan kat situ, 2,600 mm. Air hujan tu 2,600 mm. Maknanya itulah jumlah hujan. Jumlah hujan tahunan. Dia kira air hujan melalui satu alat. Yes, dia kira melalui satu alat. Tetapi lain tempat, lain dia punya kuantiti. Lain dia punya kuantiti tahu. Kalau di Johor mungkin dia banyak. Kalau mungkin di Kelantan mungkin dia punya jumlah hujan tu sikit. Kemudian kalau di Terengganu mungkin banyak. Mungkin di Pahang mungkin sikit. Dia bergantung kepada kat mana diletakkan. So dia akan ukur. Tetapi
secara puratanya, secara umumnya, jumlah hujan tahunan di Malaysia ni adalah kira-kira 2,600 mm. Kalau 2,600 mm, okay, ini penggunaan alat ini digunakan oleh seluruh dunia tau. Seluruh dunia. Seluruh dunia pakai alat ni, tolok hujan ni. Jadi dia nak ukur hujan. Jadi bila dia ukur kat Malaysia 2,600 mm. Kalau kamu tengok dekat gurun panas, gurun panas dia punya hujan cuma 110, 100 mm hingga 150 mm saja. Itu di gurun panas. Maknanya apa? Maknanya kawasan gurun sangat sedikit hujan. Dia guna alat yang sama lah. Dia ukur 100 hingga 150 mm sahaja. Jadi gurun panas terlalu sedikit hujan. Tapi kalau di Malaysia ni 2,600 mm. Maknanya hujan kita lebat. Hujan kita lebat. Itu maksud jumlah hujan setahun di Malaysia adalah kira-kira 2,600 mm. Dan taburan hujan tu maknanya apa? Hujan Malaysia ni besar kan? Daripada Johor sampai ke Perlis. Setiap negeri tu jumlah hujannya berbeza-beza. Mungkin macam cikgu cakap tadi kan, Johor mungkin banyak, Melaka mungkin sedikit. Kemudian Negeri Sembilan lagi sedikit, Selangor banyak. Maknanya taburan hujan dia tu tidak sekata. Maknanya tak sama. Sebab dipengaruhi oleh bentuk muka bumi dan juga tiupan angin monsun. Okey, yang itu. Okey, baik. Okey, hujan maksimum diterima semasa peralihan monsun, iaitu pada hujung bulan Mac. Okey, yang ini sebenarnya untuk pengetahuan kamu lah dan mungkin sebenarnya ramai yang tak tahu kot. Tak apalah, cikgu take note benda ni lah Daripada Disember, daripada Disember sampailah sampai ke Februari ni dia Malaysia menerima angin yang dikatakan angin monsun timur laut. Angin monsun timur laut. Itu sampai Februari. So angin monsun timur laut ini memang bila dia bertiup memang banyak. Sebab itu ingat tak masa awal-awal tahun 2020 hari tu kan berlaku banjir kat Pahang, berlaku banjir dekat mana? Kat Terengganu. Banjir tu berlaku pada bulan berapa? Bulan Disember, bulan Januari, bulan Februari. Kerana apa? Angin monsun timur laut. Dia bawa hujan. Nampak tak? So, angin monsun timur laut ini berhenti pada Februari. So, bila Mac, April, Mei ni, dia waktu itu waktu peralihan angin monsun. Maksudnya di sini hujan tiba-tiba lagi banyak. Ini kira kata apa? Seluruh Malaysia mengalami hujan yang banyak pada Mac, April dan Mei. Kemudian kalau kita lihat seterusnya pada bulan Jun, Julai, Ogos dan juga September. Ini angin apa cikgu? Itu lain. Yang ini pula ialah apa tahu? Iaitu ini adalah angin monsun barat daya. Ini angin monsun barat daya. Bertiup daripada Jun sampailah ke September. Nampak tak? Di situ. So habis saja September, Oktober dengan November itu musim peralihan monsun. Hujan lebat juga pada waktu itu. Jadi so nampak tak? Ada dua angin yang mempengaruhi hujan kita, iaitu angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Boleh faham? Boleh faham boleh faham. Harap-harapnya boleh faham lah. Banyak fakta kat sini yang mungkin kamu akan yes. Good. Video version dah Yang lain macam mana? Boleh faham baik. Tak sama. Savana dengan gurun tak sama. Savana dia di kawasan padang.
okey, padang rumput savana yang banyak ada di kawasan Amerika Utara dan juga di kawasan Rusia. Gurun lain, gurun-gurun panas. Savana ni sejuk. Dia sejuk. Okey. Baik. Kita tengok mean suhu dan hujan bulanan Malaysia tahun 2016. Ya, gurun berpasir. Yes. Kita lihat di sini, okey, berkaitan mean suhu. Okey, mean suhu dan hujan bulanan. Okey, baik. Yusra tanya, cikgu, apa beza hujan monsun dengan hujan biasa? Okey. Bagus soalan kamu ni. Okey. Hujan monsun adalah hujan yang dibawa oleh angin monsun. Iaitu dibawa sama ada dibawa oleh angin monsun timur laut ataupun angin monsun barat daya. Dan hujan dia sebenarnya bila dia turun, dia jadi hujan biasalah. Hujan yang kamu terima tu sebenarnya, kamu kena tengok bulan dia. Contohnya, sekarang ni bulan apa? Sekarang ni bulan April kan? Sekarang ni bulan April. Kamu tengok, oh sekarang bulan April. Oh, March, April, Mei ni memang banyak hujan. Sebab apa? Sebab peralihan monsun. Nanti, bila kamu masuk Jun nanti kan, katakan kamu terima hujan. Ish, ini hujan apa pula? Oh, ini mesti hujan yang dibawa oleh angin monsun barat daya. Dia tengok dia punya bulan bila. Dia tengok bulan bila. Okey Mardia, okey. So dia tengok bulan bila. Katakan kemudian kamu cuti sekolah bulan Disember kan. Dulu-dulu kan cuti sekolah bulan Disember kan. Bulan 12. Bulan 12. Okey, kamu relax main dengan kawan-kawan dekat padang, tiba-tiba hujan. Kamu kata, ni hujan apa ni? Kamu tengok balik, oh bulan Disember. Bulan Disember ni, oh ini hujan yang dibawa oleh angin monsun timur laut. Dia tengok dia punya bulan. Dia tengok dia punya bulan. Dia tak ada jenis, oh hujan sengit macam ni, hujan monsun. Hujan sengit macam ni, hujan biasa. Tak ada. Dia bukan macam tu. Hujan tetap yang turun air. Yang turun tetap air. Dia tak ada yang lain-lain. Hujan sama. Hujan semua sama. Jenis hujan semua sama. Cuma bila dia turun, itulah menentukan dia angin monsun apa. Dibawa oleh angin monsun apa. Boleh faham? Oh bukan Yusra bukan Yusra tapi nama Mardia. Betul Mardia. Tak adalah, okey je. Hujan batu, okey, bagus. Adila Arisha, hujan batu apabila awan-awan yang ada tu ya, awan-awan yang sedia ada tu, dia berkumpul terlalu lama. Instead of dia menjadi air, okey, tetapi dia berkumpul terlalu lama, dia menjadi sejuk dan menjadi ketulan-ketulan ais. Dan kemudian baru dia turun. Bila dia turun itu, ya barulah hujan batu. Itulah dia. Okey, hujan batu ya. Lain proses dia, yes. Okey, baik. Bagus soalan-soalan kamu ni ya. Bagus. Cikgu puji kamu, terbaik. Tanya bagus. Not a fan of science. Okey, baik. Baik. Kita lihat di sini ya. Okey, mean suhu dan hujan bulanan Malaysia tahun 2016. Okey. Kita tengok di sini, ini adalah kita kata sebagai graf, kita kata apa? Graf gabungan. Okey, ini graf gabungan ya. Graf gabungan ni kalau kita lihat, okey, yang atas itu, okey, kita nak baca dia, yang atas ni adalah tentang suhu, garisan ini tentang suhu. Okey, dan manakala yang bawah ini berkaitan dengan hujan. So kalau kita lihat di sini, okey, jumlah hujan bulanan. Okey, Januari campur dengan Februari, Mac, April, Mei. Okey, campurkan semua ni. Campurkan setiap bulan. Yang paling banyak pada bila? Bulan November dan bulan Disember. Suhu pula, okey, pada awalnya 28 tapi pada bulan Mac dengan April, okey, dia punya suhu lagi tinggi. Bila suhu lagi tinggi, hujan pun makin kurang. Yes. Kita habis 9.5. Okey. So inilah dia. So tahukah anda sebagai sebuah negara yang dikelilingi laut dan terletak berhampiran dengan garisan khatulistiwa,
Malaysia secara semula jadinya menerima cahaya matahari yang banyak. Secara purata Malaysia menerima sebanyak 6 jam sinaran matahari sehari. Secara purata lah. Secara purata. Maknanya apa? Kita dapat menerima sinaran matahari secara puratanya 6 jam. Tapi cikgu, kita orang dapat cahaya matahari daripada pukul 7.30 sampai pukul 6.30. Perasan tak? Kadang-kadang dia ada mendung. Cahaya matahari tak direct, dilindungi oleh awan. Itu tak dikira. Kemudian waktu hujan. Bila waktu hujan tak dikira. Nampak tak? Dia kira directly kita dapat sinaran matahari itu. Secara umumnya ada 6 jam. Secara umumnya. Habis tu kan ada kadang-kadang mendung, kadang-kadang matahari tak nampak, dilindungi oleh awan, kadang-kadang hujan. Itu pun kena kira juga. Tolak. Jadi secara umumnya kita dapat direct cahaya matahari ni kebiasaannya 6 jam sehari. Malaysia sangat istimewa. Yes. Boleh faham tak Syami? Boleh faham Syami? Boleh. Okay, good. Okay. Sekarang baru kita lihat jenis hujan. So kita nak lihat jenis hujan yang ada di Malaysia. Apakah jenis-jenis hujan yang ada di Malaysia ni? Hujan secara umumnya di Malaysia ni ada dua. Ada dua jenis, iaitu hujan perolakan dan juga hujan bukit. Hujan perolakan dan juga hujan bukit. Apa beza dia? Okey, jom kita lihat. Hujan perolakan dulu. Hujan perolakan adalah apabila permukaan bumi, permukaan bumi dipanaskan oleh pancaran matahari. So, air tersejat, maknanya wap-wap air tersejat dan membentuk wap air pun naik, udara panas bersama-sama wap air tadi naik ke atmosfera sehingga sampai di paras yang tinggi betul-betul. Sampai di tinggi itu udara menjadi sejuk. Bila udara menjadi sejuk dan wap air tadi mengalami proses pemeluapan, iaitu proses daripada wap air menjadi cecair. Proses pemeluapan daripada wap air menjadi cecair, dan ini menjadi titisan air lalu membentuk awan cumulonimbus. Dan awan cumulonimbus ini kebiasaannya hujan lebat. Hujan lebat turun pada lewat petang. Pada lewat petang dalam pukul 5, pukul 6 tu kan, hujan. Diikuti oleh kilat dan petir. Baik. Awan cumulonimbus ni awan banyak jenis. Awan banyak jenis. Salah satunya ialah awan yang berbentuk yang tebal, yang berat tu, itu adalah cumulonimbus. Yes, lebih kuranglah. Vinaya Version. Ini gambaran dia. Okay. So kalau kita lihat di sini, hujan perolakan ni apabila contohnya waktu pagi. Kita biasa berlaku tau sebenarnya. Contoh kan, kalau kamu pagi-pagi pergi sekolah kan. Okay, pagi-pagi pergi sekolah, kamu tengok waktu pagi kan. Uish, panasnya sampai pukul 10. Panas lain macam. Tengah hari pula panas. Bila panas tu sebenarnya, wap-wap udara naik. Wap-wap udara naik sampailah sampai ke atas, kemudian dia telah bergabung membentuk awan cumulonimbus, iaitu awan yang penuh dengan wap-wap air. Kemudian bila dah penuh kat situ, bila petang kamu nak balik sekolah, bila balik sekolah tiba-tiba hujan lebat. Siap dengan petir, siap dengan guru, gedebung, gedebang semua kan, hujan lebat kan. Uish, tadi pagi tadi panas macam. Rupanya petang nak hujan. Selalu berlaku macam tu kan? Bila kamu rasa, uish, pagi ni panas betul lah, tengah hari ni panas betul, mesti petang hujan. Pernah tak mak kita cakap macam tu? Ataupun ayah kita cakap macam tu? Uish, pagi tengah hari ni panasnya. Uish, panas sangat ni. Ini mesti petang hujan. Inilah dia. Inilah dia. Inilah dia yang dinamakan hujan perolakan. Dikatakan sebagai hujan perolakan. Itu yang berlaku. Dan ya betul. Vinaya Version, betul.
Biasanya hujan ini berlaku pada kawasan-kawasan tanah pamah. Macam di bandar-bandar, macam di kawasan-kawasan taman. Kawasan taman kan bila panas kan, panas dia lain macam kan. Wap air naik, kemudian tutup petang tu hujan lebat dengan petir sekali semua. Itulah dia. Hujan perolakan. Itulah dia hujan perolakan. Kan? Selama ini saya hidup tanpa betul apa salah cukuplah. Oh ya ke? Sebab kita kaitkan dengan keadaan sekeliling kita. Dan sebenarnya orang Melayu kita kan, orang Melayu kita dia dah belajar benda ni, kan? Dah pernah belajar benda ni tau. Macam ada satu lagu, kan? Macam mana lagu dia? Macam mana air hujan, hujan naik ke langit dan juga awan pun turun menjadi hujan. Macam manalah, cikgu lupa lah ayat tu, lagu tu. Ada, kan? Ada. Tajuk dia apa? Air pasang dalam. Bukan lagu air pasang dalam. Okey. Okey, so hujan perolakan. Okey. Yang kedua, kita nak lihat hujan bukit. Hujan bukit. Tak. Hidung cikgu memang kembang supaya menerima banyak oksigen. Suka tingkau je Madiah. Okey, baik. Okey, hujan bukit. It's okay. Okey, gurau-gurau ya. Okey. Okey. Kita lihat sini hujan bukit. Okey, hujan bukit. Okey, hujan bukit turun di kawasan tanah tinggi. Yang menghadap udara lembap. Udara lembap dari laut dipaksa naik ke cerun bukit kerana dihalang oleh tanah tinggi. Udara ini bila naik bukit, dia akan menjadi sejuk dan wap air ini akan mengalami proses pemeluapan. Maknanya proses menukarkan daripada wap air menjadi cecair. Dan ini akan menjadi titisan air lalu membentuk awan. Udara lembap tu apa? Udara lembap tu udara yang membawa wap air. Udara lembap tu udara yang membawa wap air. Bukannya udara tu perlahan lembap. Bukan. Itu udara itu bukan lembap tu, Udara lembap tu maknanya udara yang bawa wap air, bukan lembap. Bukan tu. Okey, kita faham Kan bila sebut lembap, lembap macam lem tu ke? Kan bukan. Okey, baik. So, hujan lebat turun di bahagian cerun bukit yang menghadap udara lembap. Kemudian bahagian cerun yang terlindung akan menerima hujan yang sedikit. Dan ini dikenali sebagai kawasan lindungan hujan. Okey, kalau kita cerita di sini macam susah nak bayangkan. Kita tengok gambar. Okey, baik. Siapa pernah pergi Genting Highland? Pernah pergi Genting Highland tak? Okey, baik. Let's say kat sini adalah Genting Highland. Okey, Genting Highland. Okey, baik. Okey, so kalau kita lihat di sini, ini adalah bukit kawasan Genting Highland. Okey, kamu tahu tak? Kebiasaannya kalau kamu pergi Genting Highland, dia ada macam kabus. Kemudian tahu-tahu hujan. Betul, kabus, hujan. Baik, kerana apa itu berlaku? Okey. Baik, let's say kat bawah ni, kat bawah ni adalah Kuala Lumpur. Kemudian yang kat bawah ni adalah kita katakan Pelabuhan Kelang ataupun Port Klang. Okey, Port Klang Klang, KL dengan Genting Highland. So, apabila angin daripada Klang angin pantai. Angin daripada pantai, daripada laut, dia lalu kat Klang. Kemudian dia lalu Shah Alam. Ni udara lembap ni. Kemudian dia lalu KL. Sampai ke KL, kalau kita lihat dia panjat naik sampai ke Genting. Genting Highland kan dia tinggi. Sampai kat Genting, dia dah tak larat naik. Sebab apa? Sebab suhu dah makin sejuk. So dia terus bertukar menjadi awan, maka kawasan Genting Highland inilah
selalu turunnya hujan. Kat KL ni lah ataupun dekat Genting Highland ni turunnya hujan. Okey, kemudian kita tahu kan bahawa selepas Genting Highland, kita tahu dekat sini ada negeri apa? Iaitu dekat sini ada negeri Pahang. Okey. Iaitu kawasan Bentong semua dan sebagainya kan. So kawasan ini udara kering dan panas turun. Jadi di situ tak dapat hujan banyak. Dapat hujan sikit je sebab banyak turun dekat Genting Highland. Nampak tak? Itulah dikatakan hujan bukit. Iaitu hujan yang turun di Genting Highland, itulah hujan bukit. Itulah hujan bukit. Boleh faham? Kan? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Lambat masuk Arif Zafran? It's okay. Okay, so ada dua hujan perolakan dan juga hujan bukit. So, kalau kamu pergi mana-mana, kalau kamu area rumah kamu yang biasa-biasa dekat rumah Tanah Pamar kan, dekat Johor ke, dekat Kedah ke, dekat Selangor ke semua kan, tiba-tiba hujan. Waktu petang je hujan. Itu hujan perolakan. Tapi kalau kamu pergi tempat tinggi seperti Genting Highland, seperti Gunung Jerai, seperti di Gunung Ledang, kamu naik kat situ, pergi naik atas puncak kan, hujan kat sana. Itu dipanggil hujan bukit. Itu je. Itu perbezaan dia. Boleh faham? Jadi lepas ini, kalau katakan kamu pergi sekolah, kalau katakan pagi-pagi pergi sekolah kan, katakan tengah hari pergi sekolah, kamu rasa tengah hari tu, lain macam lah panasnya hari ni. Kamu boleh agak, mesti petang. Kalau tak petang, malam hujan. Tutup betul. Kan? Selalunya macam tu kan? Bila pagi tengah hari, panasnya, lain macam lah panas ni. Kan? Petang je malam, hujan. Itu dipanggil hujan perolakan. Hujan perolakan. Nampak? Akhirnya, kamu tahu, rupa-rupanya kat Malaysia ni ada dua jenis hujan. Sekarang kamu bila katakan kamu melepak main bola sepak, petang-petang katakanlah waktu Ahad, Sabtu Ahad main bola sepak dekat Padang, main bola-bola tiba-tiba hujan, petang. Ini hujan perolakan ni. Pagi tadi panas tak? Boleh tanya kawan tu, pagi tadi panas tak? Tengah hari tadi panas. Betul. Hujan perolakan ni. Lepas tu saya tanya, bulan berapa ni Bulan April. Bulan April ini maknanya hujan semasa peralihan musim ni. Ni peralihan musim. Sebelum ni angin monsun timur laut. Lepas tu nanti sekarang, bulan Jun nanti mesti angin monsun barat daya. Bila kamu cerita macam tu, kawan-kawan, kau ni biar betul. Dari mana dapat ilmu tu? Inilah dia. Geografi. Nampak? Boleh digunakan untuk apa? Untuk harian kamu. Jadi itulah yang kita pelajari, iaitu berkaitan dengan hujan tahunan. Okey. Kawan-kawan acaf faham kita. Kawan-kawan betul Aaron. Aaron cakap apa? Kawan-kawan acaf faham je kan. Cikgu saya cakap kalau nak tahu bilik tu ada oksigen, kena ambil mancis. Kalau tak bernyala mancis, maksudnya tak ada oksigen dalam bilik tu. Tapi saya duk fikir seketika, kalau bilik tu tak ada oksigen, macam mana kita masih boleh nyalakan mancis? Okey, baik. Mardia, sebenarnya dalam udara kita ni 60% nitrogen. 60% nitrogen. Okay, another 40%, 20%, kalau tak cikgu 15 hingga 18% adalah oksigen. Kemudian the rest adalah carbon dioxide, hydrocarbon dan sebagainya. So bilangan oksigen tak banyak. Dalam 18% ke 20% je. Ya sebenarnya. Jadi sebenarnya di mana-mana, di mana-mana di dunia ni memang paling banyak nitrogen. Tapi kandungan oksigen mesti ada tapi sikit. Kita boleh survive dengan carbon dioxide. Sebenarnya hidung kita ni dia bagusnya apa tahu? Hidung kita ni dia hanya menyedut oksigen. Dia menyedut oksigen dan menyedut semua dan ditapis
ditapis dan diambil oksigen, oksigen tu masuk dalam darah. Oksigen tu masuk dalam darah menjadi tenaga. Kemudian kita lepaskan tu apa? Kita lepaskan tu dioksida, carbon dioxide. Itu sebenarnya. Nampak tak? Oksigen itu masuk, okey, ditapis dan yang dikeluarkan tu balik adalah carbon dioxide dan oksigen tu masuk ke dalam darah untuk memberikan kita tenaga. Ya, itu pentingnya pernafasan. Oksigen. Bukan sepenuh-penuhnya oksigen. Yes, betul. Ya, kita boleh survive dengan carbon dioxide kalau bilangan dia kecil. Kita bilangan dia kecil. Kalau carbon dioxide tu banyak, terlebih banyak daripada oksigen, maka kita boleh mati. Contoh macam orang yang cuba bunuh diri, iaitu dia masukkan apa? Dia masukkan carbon dioxide dan juga carbon monoksida ke dalam kereta. Dia tutup tingkap semua kan. Dia masukkan exhaust kereta tu, asap kereta dalam kereta. Dan dia mati sesak nafas sebab apa? Carbon monoksida dan carbon dioxide masuk dalam darah dia. Oksigen dah tak ada, sikit sangat. Sebab tu dia mati. Myself be like, why did my brain told me about this? Oh ya, Madia. Okay. Cikgu, apa jadi bilangan oksigen meningkat? Sebenarnya bilangan oksigen meningkat lagi bagus. Bilangan oksigen meningkat lagi bagus. Okay. Dan sebenarnya carbon dioxide dengan oksigen kedua-duanya penting. Sebab apa? Bila kita sedut udara, kita ambil oksigen. Carbon dioxide kita keluarkan. Carbon dioxide itu tanaman, pokok-pokok, dia akan ambil carbon dioxide untuk buat klorofil, makanan bagi pokok. Dan apabila dia membesar, maka pokok-pokok itu akan melepaskan oksigen ke dalam udara. Jadi this is cycle between manusia dengan tumbuh-tumbuhan. So manusia lepaskan carbon dioxide, pokok-pokok ambil carbon dioxide, untuk buat makanan dan lepaskan oksigen. Oksigen pula diambil oleh manusia untuk bernafas dan lepaskan tu. Dia macam tu, dia cycle. Dia macam tu. Nampak tak? Sebab itu kita tidak dibenarkan untuk potong pokok. Kalau kita potong pokok banyak, maka tak adalah pokok-pokok yang ambil carbon dioxide. Maka carbon dioxide akan terlebih banyak. Sebab pokok tak ada. Oksigen jadi kurang. Yes. Ya, betul. Ya, betul, Sarah. Pemanasan global. Yes. This is kepentingan pokok dan tumbuhan sebab untuk menghasilkan oksigen. Dan kita sebagai manusia perlukan oksigen. Okay. Yes. Jadi itulah yang berlaku. Okay. So, sedikit maklumat tentang hujan sikit lagi. Okay. Okay, cikgu, kalau carbon dioxide semakin berkurang dan oksigen semakin banyak, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Sebab oksigen memang dia kita kata human friendly lah. Human friendly. Compared to carbon dioxide, dia memang memberi negatif kepada badan manusia. Sebab itu pentingnya oksigen tu ya. Okey. Baik, so yang terakhir kita lihat menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana hujan tahunan tertinggi di Malaysia, hujan paling banyak tertinggi berlaku di cerun bukit kawasan pedalaman Sarawak. Sarawak kan banyak kawasan bukit bukau. So hujan kat situ memang banyak. Purata hujan tahunannya melebihi 5,000 mm. Tadi kita belajar kat Malaysia puratanya 2,600 tau. Tapi dekat Sarawak 5,000 mm. Maknanya hujan memang lebat gila lah dekat kawasan-kawasan Gunung Ganang di kawasan Sarawak. Sebab terletak di cerun bukit yang menghadap angin lembap. Sabah memang ada Mount Kinabalu, tapi Sarawak ada banyak gunung. Gunung Mulu, Gunung Murut, gunung banyak. So dia ada banjaran gunung-gunung yang tinggi. Sebab tu hujan lagi banyak turun kat situ. Kalau di Sabah satu tu je. Kan? Yes. Dan ya, betul, 50 meter.
50 meter. Okey. Kawasan yang menerima hujan paling sedikit di Malaysia ialah Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Ada orang kat sini orang Negeri Pilah, Kuala Pilah. Negeri Sembilan ada. Orang Kuala Pilah, Negeri Sembilan, hujannya kurang daripada 1,500 mm. Kerana apa? Kerana terletak di kawasan lindungan hujan. Nasiblah. Kurang daripada kawasan lindungan hujan. Contohnya kita tengok Okey. Ini kita ambil gambaran terdekat iaitu Kuala Pilah. Sebenarnya Kuala Pilah ini kenapa dia menerima hujan yang sedikit ya? Kerana dia dikelilingi oleh bukit bukau. Dekat sini dia ada banjaran Titiwangsa. Kemudian dekat sini pula dia ada banjaran-banjaran gunung yang lain. Dia macam tu. Jadi apabila hujan angin monsun timur laut datang daripada sini, okey. Kemudian angin monsun barat daya datang daripada sini, dia dah kena blok. Dia dah kena blok daripada kedua-dua angin. Sebab tu bila kena blok daripada kedua-dua angin, kawasan Kuala Pilah ini dapat hujan sikit je. Dapat hujan sikit. Sebab angin yang bawa hujan itu dah kena blok dengan banjaran-banjaran yang ada di sekeliling Kuala Pilah. Itu sebenarnya. Sebab tu Kuala Pilah dapat hujan yang paling sedikit dan Kuala Pilah adalah tempat yang paling kering di Malaysia sebab paling sedikit menerima hujan. Ya, hujan bukit berlaku di luar-luar Kuala Pilah. Di luar Kuala Pilah. Kenapa kita, Syami tanya, kenapa kita tak ada earthquake dalam Malaysia? Okey, baik. Tak ada. Nak ke? Itulah soalan tiba. Baik. Soalan nak ke? Okey, baik. Soalan tu memang soalan cepu dan cemas. Sebab satu musim je. Bukan. Bukan sebab satu musim. Sebenarnya negara kita ni di luar daripada lingkaran api Pasifik. Lingkaran api Pasifik. Kita ni di luar daripada lingkaran api Pasifik. Sebab tu kita tak dapat gempa bumi dan tak dapat gunung berapi. Yes. Kita tak